Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini bagi meneruskan lagi slot kuliah maghrib kita tuan-tuan dan puan-puan. Pada malam ini insya-Allah kita akan pergi pada tajuk yang baru, iaitu berkaitan dengan corak pembahagian harta pusaka. Bila sebut tentang pembahagian, maka setiap daripada kita perlu memahami akan bagaimana kaedah untuk dibahagikan harta itu. Sebab yang dikatakan kaedah itu, kadang-kadang nak dibahagikan itu ada orang dia bersetuju dengan ditentukan mengikut hukum faraid. Ada ahli keluarga, ahli waris yang mana dia bersetuju untuk membahagikan harta itu mengikut pakatan yang dipersetujui oleh semua ahli waris. Jadi kita nak cuba tengok. Nak ikut faraid sahaja ke ataupun nak mengikut pakatan yang dipersetujui oleh semua ahli waris. Maka corak pembahagian ini ditentukan oleh siapa? Maka jawabnya ditentukan oleh waris-waris sendiri. Sebagai contoh saya katakan tuan-tuan dan puan-puan, isteri kita tidak terlibat dalam pembahagian harta pusaka kerana dia sendiri adalah bukan ahli waris kepada si mati. Adakah dia boleh membuat keputusan? Maka jawabnya tidak boleh. Sebab yang boleh buat keputusan adalah mestilah ahli waris sahaja dan bukannya diarah oleh sesiapa yang mengurus atau mentadbir harta tersebut. Sebab keputusan ini mesti mereka. Kenapa mereka? Sebab mereka ini adalah pemilik kepada harta itu. Jadi siapa-siapa yang bukan pemilik, maka jangan masuk campur dalam urusan pembahagian. Nak bagi pendapat, itu pun setelah diizinkan oleh ahli waris untuk dia memberikan pendapat. Macam kita meeting lah, kita ada mesyuarat, kita ada AJK, kita ada ketua kelas dan sebagainya, maka mesti mereka yang buat keputusan. Okay. Tambah lagi tuan-tuan dan puan-puan, hukum faraid ini sebenarnya menentukan siapakah yang dalam kalangan saudara mara si mati yang berhak mewarisi dan menentukan bahagian setiap seorang itu. Hukum itu sendiri menentukan siapa yang berhak. Dia jaga si mati ustaz waktu sakit, takkan dia tak berhak? Faham? Hukum tidak meletakkan dia sebagai pemilik. Walaupun yang dia buat itu adalah Itu adalah jasa dia. Itu adalah sumbangan bakti dia, kebajikan dia. Tapi kalau dia tidak termasuk dalam hukum faraid ini, maka dia tidak berhak mewarisi, apatah lagi untuk menentukan bahagian masing-masing tadi. Baik. Kita buat satu contoh. Si mati ini meninggalkan bapa, meninggalkan ibu, meninggalkan atuk, meninggalkan nenek, meninggalkan isteri, meninggalkan adik-beradik, lelaki dan perempuan, meninggalkan anak lelaki 2 orang, meninggalkan anak perempuan 2 orang. Kalau kita tak belajar, kita akan kata, semua dapat ustaz sebab mereka hidup lagi. Tak betul tu. Maka adakah mereka semua akan dapat yang saya sebutkan tadi? Tidak. Kalau orang yang belajar tuan-tuan dan puan-puan, dia tahu dah. Nenek dengan atuk ini
Dan saudara si ibu sebapa tadi ni akan terhalang dan gugur dengan adanya waris-waris utama tadi. Apa waris utama? Ada ayah, ada anak lelaki, ada anak dia, ada isteri dia, ada mak dia. Jadi, atuk, nenek, saudara, adik-beradik tadi adalah terhalang. Maka siapa yang boleh mewarisi? Yang boleh mewarisi adalah ayah dia, ibu dia, isteri dia dan anak-anak dia. Maka yang nak buat keputusan ni siapa? Ini tadi itulah yang waris-waris utama tadi. Takkan tak boleh panggil atuk dengan nenek? Tak. Sebab mereka tidak termasuk dalam ahli waris kepada si mati. Jadi bila mana diulang ahli waris ni siapa sebenarnya? Ahli waris yang kita maksudkan adalah orang yang layak mendapat harta pusaka si mati. Kalau orang Kelantan Terengganu dia panggil waris. Waris ni yang jauh-jauh pun kira masuk. Tapi tak. Itu adalah panggilan sahaja. Adakah dia mewarisi? Tidak. Kena tengok pula siapa yang mewarisi. Jadi perkataan ahli waris yang kita sebut ini adalah orang yang layak mendapat harta pusaka si mati. Yang tadi ada satu kes. Si mati ini dia pernah berkahwin, ada anak dan bercerai dengan isteri pertama. Kemudian si mati ini dia berkahwin lain. Tak ada anak lah. Maka bila mana dia meninggal, yang difailkan ini siapa? Iaitu isteri barunya. Isteri baru ini dia memfailkan permohonan notis tunjuk sebab. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dah ada suatu perintah, tuan-puan tak ikut, maka akan boleh difailkan permohonan notis tunjuk sebab. Kenapa awak tidak boleh masuk dalam penjara disebabkan awak tidak mematuhi perintah mahkamah? Jadi dia failkan permohonan itu. Kepada siapa? Kepada anak tiri dia. Maka harta apa dia yang dia tuntut? Iaitu wang KWSP. Sebab si mati dia meletakkan wang tersebut total berjumlah 142,000. Ingat lagi saya, cuma sen-sen tu saya tak ingat. 25%, 25%, 25%, 25%. Makna kata ada 4 individu kepada harta tersebut. Siapa? Yang pertama adalah perempuan, iaitu bekas isteri dia. Yang kedua adalah anak dia. Yang ketiga adalah anak dia. Yang keempat adalah anak dia. Makna kata dia tak ada nak tukar kepada isteri baru barangkali. Maka bila mana dipanggil pihak-pihak tadi, yang datang dua lah, sebab dua yang datang adalah bekas isteri dan anak sulung, yang dua lagi sekolah sebab bawah 18 tahun. Maka saya kata faham ataupun tidak hukum KWSP, dia kata faham, kena dibahagikan faraid. Maka saya tanya berapa yang akan didapat oleh isteri tadi, sebab bekas isteri dan isteri kan semuanya akan mewarisi ya. Isteri yang pada ketika itu saja yang boleh mewarisi. Bekas isteri tidak boleh. Berapa? 1/8. Maka dia menuntut bahagian dia 1/8 daripada 152,000. Maka bekas isteri tadi dia dapat bahagian dia yang 25% walaupun tidak ditukar kepada isteri baru. Maka 1 sen pun dia tidak ambil, maka dia beri kepada ahli waris tadi. Dan dah transfer siap. Steady. Ini jenis orang steady, tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun dia adalah penama, tapi dia tak ambil. Sebab dia tahu hukumnya adalah begitu. Ini jenis orang mengaji. Jadi saya tanya kepada anak, kenapa tak transfer sedangkan awak dah dapat duit? Maka anak tadi baru 18 tahun. Mana nak mengenali erti ini? Maka si anak kata, kenapa saya kena bagi sedangkan dia ni adalah pentadbir kepada 11 lagi harta ayah saya. Apa berlaku konflik di sini?
Konfliknya adalah dia ni cepat bertindak, dia tahu dah KWSP itu keluar, maka dia nak bahagian dia. Maka yang belah ini tak puas hati, kenapa saya pula kena bagi sedangkan dia tak bagi? Maka saya kata kepada dia, kalau dia filekan begini, awak kena filekan juga macam ni pada dia. Baru dia faham. Lepas tu, bila di mahkamah tuan-tuan dan puan-puan, jangan diletakkan emosi di hadapan, kena diletakkan kebijaksanaan di hadapan. Sebab mahkamah hanya menentukan saja. Sekarang ni mahkamah nak dengar isu apa? Isu KWSP. Sebab dia yang tuntut, dia yang mohon isu itu. Yang 11 lagi harta, maka mahkamah tak ada bidang kuasa. Maka apa perlu dibuat? Awak kena filekan pula saman dia. Sebab isu pejabat tanah dah selesai. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Bila sebut tentang kes yang sebegini, tuan-tuan kena ingat, kadang-kadang orang melihat tentang hak dia sedangkan hak orang lain dia tak nak pun tunaikan. Adakah tuan-puan nak kata dia berdosa? Ya, soal dosa tetap dosa, tetapi tindakan kita perlu dibuat. Sebab tuan-puan kena ingat, mana-mana yang dikeluarkan apa-apa perintah, apa-apa sijil, apa-apa kita kata pelaksanaan, jabat tanah ke, mahkamah syariah ke, pihak yang bertanggungjawab untuk membahagikan, menjual dan sebagainya tidak buat apa-apa tindakan, maka filekan notisi tunjuk sebab pada dia. Sebab kalau tuan-puan nak tunggu dia settlekan, sebab barang dia duduk di dia, lalunya dia susah nak buat. Adakah zalim kita buat begitu? Tidak. Macam kes tadi sama. Jadi bila kita terang, baru dia faham. Oh, sepatutnya saya kena buat juga. Ya, jangan duduk berdiam diri. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kuncinya adalah belajar. Kena faham akan konteksnya apa dia, maka kita kena tahu apa tindakan yang patut kita buat. Mula-mula memang blur, duk sebut tentang noti tunjuk sebab apa menatang, tak tahu. Mula-mula memang begitu. Lama-lama dia akan jadi mahir. Disebabkan apa? Disebabkan kita tanya orang, disebabkan kita ada pengalaman, disebabkan kita beli buku, disebabkan kita belajar. Lama-lama kita akan jadi faham. Maka pada ketika itu, adakah kita masih lagi meletakkan emosi di hadapan? Tidak. Kita meletakkan kebijaksanaan kita di hadapan. Baik. Maka kita pergi pada yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam masyarakat yang kita lihat hari ini, berdasarkan pengalaman ketika pembahagian, maka kita boleh simpulkan bahawa umum ini berpendapat pembahagian terbahagi kepada 3 cara. Ini, masyarakat Melayu Islam kita, 3 cara ni aja buat. Yang pertama, iaitulah pembahagian mengikut faraid. Makna kata di kalangan rakyat Malaysia, Melayu, Islam, mak kilau kita tadi ni, yang pertama yang kita duk buat, yang ada di kalangan kita buat adalah dia bahagikan harta itu sebiji mengikut hukum faraid. Maknanya, kalau hukum menetapkan dia dapat banyak itu, maka banyak tu. Tak lebih, tak kurang. Maka pembahagian mengikut faraid ini bermakna setiap harta pusaka dibahagikan kepada semua ahli waris mengikut kadar yang ditentukan. Boleh ataupun tidak? Boleh, dipersilakan. Tak ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, iaitulah dibahagikan pembahagian sama banyak. Apa maknanya? Iaitu setiap harta dibahagikan sama banyak, terutamanya bagi anak-anak si mati sama ada lelaki ataupun perempuan. Dia bahagi sama banyak. Maka pembahagian sama banyak ini dianggap tidak mengikut hukum faraid dan ada setengah waris menyebutnya pembahagian mengikut adat. Ada yang kata begitu. Maka perkataan yang lebih tepat ialah pembahagian secara berpakat, bukannya adat. Sebab ada di kalangan kita yang dia kata begini, kita kena bahagi sama rata sebab adat kita memang bahagi sama rata. Tak boleh gitu. Kalau sebut adat, maka dia akan jadi seolah-olah macam
kita terikat dengan adat tersebut. Macam orang Melayu kita bila berkahwin, apa adat kita? Hantaran, kan? Hantaran adat ke hukum? Ya. Waktu saya menikah dulu, saya tak ada hantaran. Tapi waktu akad nikah tu, mas kahwin beribu lah sebab kita masuk dalam tu. Belah Pantai Timur kan dia banyak pun duit tak ada masa tu. Jadi perkataan yang tepatnya adalah bukan adat tetapi berpakat. Kerana apa? Sebab pembahagian mengikut adat hanya terpakai kepada adat pepatih atau lain-lain adat yang selain daripada hukum faraid. Jadi jangan sebut dah perkataan adat, kita pegang pada perkataan berpakat. Berpakat untuk apa? Berpakat untuk bahagi sama banyak. Tapi bila sebut adat dan berpakat ini, ada lagi ke tidak Ustaz? Adat pepatih ni? Tak ada dah. Kalau ada yang buat, itu di luar. Mana kata bukan di mahkamah. Dan di mahkamah pun, tuan-tuan pergi ke mahkamah Negeri Sembilan ni, dia tak akan tanya, okey nak mohon faraid betul. Okey, nak adat pepatih ke nak ikut faraid? Tak ada. Dia tak akan ada dua orang. Satu saja, iaitu mengikut faraid. Jadi jangan duk kata adat pepatih. Orang Negeri Sembilan pun tak buat dah. Itu dulu punya cerita. Tapi kadang-kadang benda ni yang duk canang kan tak? Jangan menikah orang Negeri Sembilan. Dia kalau bab harta memang akan dapat pada perempuan. Mengarut lah. Tak ada. Mengarut lah. Itu dulu. Kita dongeng lama-lama. Sekarang ni semua orang dah cerdik dah. Orang Negeri Sembilan pun dah cerdik habis dah kan. Berilmu habis dah. Jadi jangan duk buat benda-benda yang menyalahi kepada hukum. Itu yang kedua. Yang ketiga, iaitulah pembahagian mengikut pakatan. Sensitif sikit lah musim-musim ni pakatan ni lah. Iaitu pembahagian mengikut pakatan. Pembahagian mengikut pakatan bermakna waris-waris membahagikan harta pusaka mengikut persetujuan mereka tanpa mengambil kira bahagian yang mereka sepatutnya perolehi mengikut faraid. Dia setuju untuk membahagikan ini mengikut pakatan tanpa mengambil kira berkaitan dengan bahagian faraid tadi. Dia setuju. Dia tu siapa? Semua sekali, bukan dia seorang. Okay. Maka pembahagian mengikut pakatan juga dikatakan tidak mengikut hukum faraid dan hanya berdasarkan kepada muafakat ataupun persetujuan sama rata. Maka timbul persoalan di sini. Apa dia? Ustaz, bila kita buat begini Ustaz, kita tak ikut faraid ini. Boleh ataupun tidak ni Ustaz? Ni ramai orang tanya. Dia tanya tu, selalunya dia bahagi dah, baru nak tanya. Sepatutnya sebelum bahagi tu, tanya dulu. Kenapa jadi begitu? Dia dengar ceramah, dia jadi tak tentu hala. Kan? Okay. Sebagai contoh, tanah tapak rumah diberikan kepada Ali dan tanah dusun diberikan kepada Abu. Tapak rumah pada Ali, tanah dusun kepada Abu. Maka adakah pembahagian seperti ini dikira mengenepikan hukum faraid atau dengan kata lain melanggar hukum syarak? Itu soalannya. Sebab ada orang tanya, Ustaz, kami ini tak ikut faraid. Adakah kami mengenepikan faraid ataupun kami ini melanggar hukum faraid? Dia takut. Sebab dia nak tahu boleh ataupun tidak. Maka jawabnya adalah sebelum pembahagian, setiap orang waris sepatutnya memahami konsep pembahagian iaitu asal pembahagian adalah mengikut hukum faraid. Apa maksud dia? Maksud dia adalah mesti ahli waris itu diterangkan konsep faraid itu di mana tempatnya. Jangan mengikut pakatan, jangan ikut persetujuan sedangkan ahli waris tak tahu pun pembahagian faraid yang sepatutnya macam mana. Ini tak boleh. Sebab itu saya dah cerita dalam kuliah saya sebelum ini, nak membahagi faraid bukan by mulut verbal sahaja.
Dia mesti bercakap, dia mesti whiteboard, dia mesti ada nota, dia mesti menunjukkan mana yang si mati tinggalkan. Dia mesti tunjukkan mana yang ahli waris berhak. Berapa bahagian setiap seorang mengikut faraid. Benda tu kena clear dulu. Lepas daripada itu, nak timbul pakatan ke, nak timbul persetujuan ke, nak sama rata ke, ahlan wasahlan dipersilakan. Dia jangan bila mana kita panggil tadi tuan-tuan dan puan-puan, okey, kita bagi sama rata. Oh ya, kena bagi sama, bagi sama rata. Jadi yang lain pun tak tahu, kita bahagi begitu. No. Sebab mereka tak tahu yang berapa patut mereka dapat mengikut hukum hakam yang asal itu, iaitu secara faraid. Maka ia bermakna penentuan waris yang berhak dan kadar bahagian masing-masing, tetapi pembahagian mengikut muafakat melalui perbincangan dan saling meredai adalah antara waris adalah diharuskan, malah digalakkan. Hukumnya adalah harus dan malah digalakkan. Ini kerana pembahagian secara muafakat sebenarnya disandarkan kepada konsep taharuj. Kalau tuan-tuan di mahkamah, failkan permohonan taharush. Apa maksud taharush? Makna kata kita ni selaku ahli waris melepaskan bahagian kita untuk tidak mengambil harta pusaka tersebut. Maka persetujuan ini diambil daripada konsep taharush juga. Kita nak bahagi sama rata pun sama juga, diambil daripada konsep itu. Kenapa? Sebab atas kerelaan, tidak dipaksa dan persetujuan ahli waris kesemuanya. Sebab itu kalau di mahkamah, tuan-tuan dan puan, ada orang memfailkan tuntutan, kita akan tanya pada pihak responden ataupun defendant ini. Tuan dah terima saman? Sudah. Tuan dah baca tuntutan dia? Sudah. Soalan saya, tuan setuju tak dengan tuntutan dia? Setuju? Setuju? Selesai. Tak setuju? Okey. Tuan kena jawab permohonan dia. Kena jawab tuntutan dia. Nak jawab bila? Sabarlah, dia bertulis, tuan pun bertulis. Berapa lama tuan perlukan? Saya perlukan 2 minggu, saya nak cari lawyer. Silakan. Itu keadilan dia. Sebab itu saya nak ingatkan kepada semua. Bila mana ada orang saman kita, kena pergi mahkamah, jangan duk main lari begitu. Sebab di mahkamah kadang-kadang saya lihat tuan-tuan dan puan-puan, bila mana difailkan satu permohonan cerai, fasah dan sebagainya, yang laki ada yang di kalangan kita yang beranggapan, tak apa, kau pergilah mahkamah, aku tak akan pergi mahkamah. Aku akan biarkan kau ini gantung tak bertali. Alah, cerdiknya jawab. Dia ingat mahkamah tak boleh buat putusan tanpa kehadiran dia. Bila mana isteri memfailkan fasah, saman telah diserahkan tidak hadir. Adakah mahkamah tidak boleh buat putusan? Boleh, tanpa kehadiran dia. Sebab penerimaan saman telah sampai dan dia tahu tentang kewujudan dia. Adakah perlu mahkamah suruh pergi tangkap dia pula? Tak perlu dah, sebab dia dah tahu kes ini. Boleh tak mahkamah buat keputusan tanpa kehadiran dia? Boleh, dengan perbicaraan sebelah pihak. Ada di kalangan kita yang fikir begitu. Bila ada orang saman kita, tuntut kita, buat tuntutan kepada kita, maka kita kena jawab. Duk main diam begitu. Itu kena cerdik kat tu. Sebab mahkamah nak tengok apa jawapan kita. Adakah dia file tu confirm-confirm akan menang pada dia? Tidak. Kenapa mohon fasah? Suami saya tumbuk saya. Dia kena bukti. Adakah tunjuk bukti? Dia tumbuk semalam. Mana bukti dia? Ni gambar. Tak boleh. Siapa yang menentukan bahawa itu tumbukan manusia? Barangkali awak empuk muka awak di dinding. Maka doktor, pendapat pakar. Tengok. Satu persatu, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, bila sebut yang ketiga ini, tuan-tuan dan puan-puan, maka boleh ataupun tidak kita buat selain daripada faraid, boleh. Hukumnya adalah harus dan digalak. Tetapi kena ingat, sebelum nak pergi kepada pembahagian sama banyak ataupun pembahagian melalui pakatan, mestilah ahli waris tadi tahu berapa bahagian dia. Tapi cerita dia, siapa pula nak bagi tahu? Kita pun tak berapa nak pandai mana. Maka kena belajarlah. Tuan-tuan dan puan-puan, balik nanti, tuan-puan buka handphone. Tuan-puan buka di Google, typelah faraid Jabatan Agama ke, faraid MAIS ke, dia ada kiraan dia. Dia tak suruh tuan-puan kira pun. Dia suruh tuan-puan klik saja. Dia suruh isi nama si mati. Ada setengah tu dengan IC si mati.
Takkan nak bubuh nama saya, Ustaz? Saya takut. Bubuh nama orang lain. Tapi bubuh nama saya jaga. Bubuh nama orang lain. Kemudian klik sahaja. Si mati ini meninggalkan siapa? Klik. Maka next, dia akan tunjuk. Orang ni saja yang berhak. Dan dia akan tunjuk juga dalam sistem itu siapa yang tidak berhak. Kalau nak detail lagi, kita ada 1 juta sebagai contoh. Maka tulis 1 juta kat situ. Dia akan tulis pula berapa yang dia ni akan dapat daripada duit 1 juta tadi. Kerana apa? Sebab tuan-puan nak cerita kepada ahli waris tentang pembahagian faraid ini, tak boleh kita dalam keadaan kita tidak bersedia dengan ilmu. Saya bimbang, dari segi asal hukumnya adalah mesti diberitahu kepada ahli waris tentang bahagian berapa yang dia dapat mengikut faraid sebelum daripada persetujuan bersama, sebelum daripada bahagi sama rata, sebelum daripada secara pakatan. Tuan-tuan mesti pakar dalam bab ini. Kalau tak boleh semua ahli waris, pastikan ada di kalangan kita yang pandai, mahir dalam bab ini. Untuk apa? Untuk nak menerangkan kepada ahli waris yang ada. Kalau semuanya tak tahu, maka percayalah cakap saya. Barangkali pembahagian akan berterabur. Dan yang paling kita takut adalah kita melanggar hukum hakam. Di mana melanggar hukum hakam? Tuan-tuan tahu apa itu dosa. Maka kita takut berdosa kita itu disebabkan kejahilan kita ini. Hari itu tuan-tuan dan puan-puan, awal tahun hari itu, kawan di kolej lama ajak minum air. 2 ustaz, seorang tak ustaz. Saya lah ustaz tu dengan kawan seorang lagi. Yalah bila umur dah 30-an kan. Sembang punya sembang, rupanya sahabat saya ini dia dah bercerai. Ada anak seorang. Maka bila mana dia sebut dia dah bercerai anak seorang, maka saya pun macam biasalah. Saya akan bertanya pada dia. Maka jawabnya berkaitan dengan apa yang saya tanya. Dia kata semenjak bercerai, dia tak beri langsung nafkah kepada anak dia tadi. Bila dia sebut tentang itu berlaku di hadapan saya ustaz. Kena tegur ke tidak? Kena nasihat ke tidak? Kena, walaupun ianya pahit. Maka saya pun tegur dan saya nasihat. Maka saya beri satu suntikan kata-kata semangat. Bila mana kita melaksanakan apa yang Allah Ta'ala suruh, maka percayalah Allah Ta'ala akan tambah lagi rezeki kita. Saya sebut tu. Maka tadi dia telefon on the way datang ke sini. Dia nak perjelas pada saya, dia kata boleh ke tidak, dia beri pada anak dia tadi 300 bulan, dia tanya pula awal persekolahan nak bagi 500, kemudian Hari Raya Aidilfitri nak bagi 500. Saya kata sila, itu baik. Terpulang pada engkau. Dia kata kalau kau nak tahu, kata aku bulan 4 baru ni, aku baru dapat kerja baru. Aku buat apa yang kau suruh buat hari tu bulan 1. Mula-mula aku tak apa nak percaya apa yang kau kata. Sebab pakai duit aku ni, aku kena bayar. Apa katanya? Dia kata dia sampai target tadi lebih daripada apa yang dia target. Income bulanan sebab dia bisnes. Dia kata menjadi ihsan apa yang kau cakap hari itu. Barangkali yang aku tak beri nafkah selama ini, benda tu yang menyebabkan aku tersekat dalam bab rezeki. Dia nampak dah. Maka saya kata pada dia, kalau kau nak kekal dengan keadaan sekarang, maka kena istiqamah dalam bab tadi. Sebab dia tak bercakap langsung dengan bekas isteri. Telefon pun tak angkat. Jadi dia rasa bertanggungjawab setelah kita tegur tadi, maka dia konsisten daripada bulan 1, 300 bulan, awal sekolahan 500, Hari Raya Aidilfitri 500. Maka dia tanya pula, cukup ke tidak banyak tu? Saya tanya dia balik, kau mampu setakat mana? Setakat hari ni yang tu mampu. Saya kata on dulu yang tu. Jangan duk cerita cukup ke tak cukup. Kalau tak cukup, mak dia akan call. Masalahnya mak dia tak call dia.
Kat isteri tadi tak telefon, dah tak berhubung. Sakit hati punya pasal. Ni masalah kita, bila bercerai kita suka bergaduh. Jangan bergaduh begitu. Sebab tanggungjawab kita masih berjalan. Maka saya kata kepada dia, kalau ada lebih, transferlah lebih. Kalau kurang, pastikan shillingnya adalah di situ. Jangan kurang. Kata aku akan buat. Maka dia tanya satu soalan yang pada saya menyedihkan. Habis itu, aku baru mula bulan 1 yang sebelum ini macam mana berdosa ke tidak? Allahu Akbar tengok. Macam kita semayang lah. Zaman muda kita tak semayang. Mari tua baru rasa nak semayang. Lepas tu mula terfikir. Habis tu yang muda apa cerita? Yang kita tinggal. Maka saya kata kepada dia, yang sebelum ini tetap akan ada kewajipan di situ, cuma fokus dulu yang tengah berjalan ni. Maka slow-slow lah ambil masa untuk cover balik yang tinggal dulu. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu hidup kita ni tuan-tuan dan perempuan kena berada dalam circle. Di antara kawan-kawan kita itu, pastikan ada kawan yang baik, ada kawan yang alim, yang berilmu. Kadang-kadang dia berilmu tapi amalan hancur, betul tak? Ada orang tak apa nak ilmu tapi amalan gini, tuan-tuan dan puan-puan. Kena ada dalam circle itu. Jangan kita mencari sahabat-sahabat kita, circle kita ini di kalangan yang macam kita saja. Sebab kita selesa begitu, jangan. Sebab barangkali yang kita selesa itu menyebabkan kita makin hanyut. Macam tuan-tuan dan perempuan lah hadir ke masjid ini, mesti dalam banyak-banyak ceramah yang ada, tuan-tuan mesti terpikat dengan mana-mana penceramah. Disebabkan gaya dia, ilmu yang dia sampaikan, maka konsisten lah. Jangan kita tinggal. Sebab setengah orang tuan-tuan dan perempuan, dia berubah disebabkan apa? Nasihat. Setengah orang nasihat pun tak berubah. Bila dia berubah, kena tahan dengan polis. Setengah orang polis 5 kali dah tangkap dia, tak berubah-ubah lagi. Masuk penjara berubah. Ada orang masuk keluar penjara pun tak berubah lagi. Bila dia berubah, bila mana ke tali gantung? Waktu tu berubah sungguh lah. Jarang lagi saya dengar orang yang tak berubah nak ke tali gantung ni. Tak, ada orang kata, gantung lah, gantung. Mana ada? Jangan buat main tuan-tuan dan puan. Sahabat saya bekerja di penjara Kajang. Tapi bukan dia lah yang buatnya. Dia kata bila mana nak bawa dia ke tali gantung, ambil daripada bilik, tuan-puan ingat dia boleh berjalan. Tak ada dah, kaki begini dah tuan-tuan dan puan. Angkut, pegang ni kiri kanan, begini. Seret. Ada yang meraung, ada yang begitu dan sebagainya. Dan sebelum nak pergi gantung itu, maka akan ada pegawai undang-undang, akan ada polis, akan ada orang ni yang mengesahkan bahawa yang digantung ini adalah orang yang betul. Dia panggil BA, banduan akhir, tuan-tuan dan puan-puan. Pernah tak saya ceramah di penjara? Pernah. Di penjara Kajang. Salah. Bukan penjara Kajang. Penjara Kajang tengok yang sebat tu. Penjara Seremban. Penjara Seremban ni, dia lelaki saja. Dia bagi kesalahan apa? Dadah yang berulang. Bila mana datang ceramah tu tuan-tuan dan puan-puan, dia ada persembahan. Tuan-tuan tahu persembahan apa? Salah seorang banduan tadi memperdengarkan bacaan Quran tanpa lihat Quran. Saya kata banduan boleh hafal. Yang tak banduan haram tak hafal pun. Saya kata begitulah dalam hati saya. Lepas tu saya pun mula ceramah. Saya ceramah, saya kata aku nak test dia orang ni. Siapa dia? Sayyidatina Aisyah. Semua jawab isteri Rasulullah. Saya kata la ilaha illallah, mak pek pun tahu isteri Rasulullah siapa. Lepas tu tanya lagi. Boleh jawab tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu bila mana kita cerita, kita meraihkan dia. Saya katakan pada mereka yang korang ni jangan duk ingat korang hina. Barangkali yang saya duk berceramah dengan tuan-tuan dan puan-puan, tuan-puan lebih mulia daripada saya. Semua kata, kenapa kata begitu? Yalah malam tadi pakat bangun tahajud, saya bangun tapi bangun kencing saja. Bakat gelap, nitik air mata bila nak bersurai lah. Sebab saya boleh keluar, dia duduk dalam tu lagi.
Kenapa boleh jadi begitu? Hari-hari dengan aktiviti yang sama. Subuh mesti berjemaah. Dia bukan style, siapa nak sembahyang, sembahyang. Tak. Wajib semua. Zohor, kuliah agama. Kemudian ada bertukang pula. Kemudian hari-hari benda sama, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi bila mana keluar, hina oleh tuan-tuan dan puan-puan, jumpa pula dengan kawan-kawan dia yang satu kepala, maka istiqamah dia dalam penjara itu tidak bertahan lama. Jadi, dalam bab ini pun sama. Mesti istiqamah itu untuk kita terus belajar dan terus belajar sampai kita mahir. Tak 100% pun, 50% pun tak apa permulaan. Sebab ilmu ini kita nak guna. Guna untuk apa? Guna untuk menguruskan harta pusaka orang sekeliling kita yang mati tadi. Bukan sikit tau. Saya ini akan menguruskan 6 orang si mati. Kalau diorang mati. Siapa? Ayah saya, mak saya, isteri saya, anak laki saya 3 orang. 6 di situ. Bila mana mereka mati saja menjadi tanggungjawab saya untuk menguruskan. Kenapa? Sebab saya adalah pemilik kepada harta-harta mereka. Maka kalau kita tak ada ilmu, bagaimana kita nak urus? Itu yang banyaknya berlakunya pergaduhan. Kenapa? Sebab dia tak faham akan konsep pembahagian yang sebenar. Dia tak faham apa itu harta pusaka. Dia tak faham apa itu faraid. Yang dia nampak adalah, aku nak masuk dah, tak lama lagi. Maka kalau masuklah istilah masuk saja dalam pemikiran ini, tuan-tuan percayalah cakap saya, maka rangai tamak, ambil hak orang, nak menyembunyikan pada ahli waris, nak menafikan haknya akan berlaku. Sebab kita tamak dan kita tidak faham akan konsep agama. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita dah belajar rupa-rupanya yang berlaku dalam masyarakat kita ada 3 pembahagian. Ada sekumpulan membahagikan mengikut faraid, silakan. Ada sekumpulan yang bahagi sama banyak, silakan. Kumpulan yang bahagi mengikut pakatan, iaitu ni lebih, ni kurang, aku ambil itu, terpulang. Maka adakah ia melanggari hukum faraid? Jawabnya tidak, kerana hukumnya adalah harus dan malah digalakkan. Disandarkan kepada apa? Disandarkan kepada konsep taharus. Jadi berdosa ke tidak? Tidak. Tetapi syaratnya apa dia? Syaratnya mestilah ahli waris tadi tahu berapa portion yang sepatutnya dia dapat mengikut faraid. Dan bila mana ada persetujuan daripada mereka, maka buatlah selain daripada faraid. Tapi kalau diterangkan mereka still tidak bersetuju, maka tidak boleh dipaksa sama sekali. Kalau kita bahagi juga tanpa kebenaran dia, maka jawabnya kita telah melanggar hukum hakam. Maka jawabnya kita telah berdosa. Okey? Jadi, pada itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Masuk lagi. Seminit lagi. Ada soalan setakat itu? Ada. Fahamlah ke tak? Faham, baguslah. Tapi kadang-kadang dia ceramah di satu tempat. Macam di sini, hebat, semua duduk di dalam. Ada setengah tempat tu, ada di luar, ada di dalam. Maka hari tu saya bawa kawan saya. Kawan saya duduk di luar. Habis mayang nak balik dalam kereta. Kata, kau tahu tak waktu kau ceramah? Punya ada pula ceramah di luar. Ceramah apa? Dia cerita tentang masalah dia. Betul Ustaz tu cakap. Sebab berlaku dalam keluarga saya. Pula dah. Patutnya dia duduk dalam lah cerita apa pengalaman dia. Kan? Supaya orang lain pun dapat manfaat daripada kisah dia. Tapi baguslah. Kan? Walaupun duduk di luar. Tapi perbincangan dalam tajuk yang sama. Okey? Sekadar itu saja. Kita berjumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan. Lusa. 25 hari Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.